Siapa yang akan Anda hubungi jika berlaku kebakaran? Kemalangan, rompakan, pembunuhan, dan bencana alam. Apa tindakan Anda jika longkang tersumbat, sampah tidak dikutip dan menghadapi masalah pencemaran atau banjir? Lazimnya, orang ramai akan hanya menghubungi pihak berkuasa. Namun sejak kebelakangan ini, selain menghubungi pihak berkuasa, orang ramai lebih kerap menghubungi TV3. Nama TV3 menjadi sinonim dengan cara hidup dan masalah masyarakat. Begitu juga dengan detik-detik yang menggembirakan maupun yang menyedihkan. Malah, setiap penemuan pelik, TV3 tetap akan dihubungi. Bagi mereka, TV3 menjadi sebahagian daripada kehidupan harian. Sejarah TV3 bermula pada 15 September 1983. Ia ditubuhkan dengan nama Sistem Televisyen Malaysia Berhad, tetapi stesen swasta pertama Malaysia akhirnya lebih dikenali dengan TV3. Berbekalkan kepakaran anak tempatan, TV3 berjaya ke udara di sekitar Lembah Kelang pada 1 Jun 1984, yang sekaligus membuktikan teknologi penyiaran moden boleh dilakukan tanpa bantuan penasihat dan pakar asing. Ketika itu rancangan TV3 banyak tertumpu kepada rancangan hiburan luar negara seperti Solid Gold, Tarzan, Tears dan beberapa siri filem barat. TV3 yang hanya dikendalikan oleh 164 kaki tangan berjaya menghiburkan negara. Ketika itu pusat operasi dan studio TV3 bertempat di Jalan Liku Bangsar, Kuala Lumpur. Bagaimanapun, selang beberapa tahun, hasil permintaan masyarakat dan pemimpin, TV3 mengembangkan sayapnya keluar Lembah Kelang. Ia kini mempunyai 23 alat pemancar di seluruh negara sejak yang pertama dipasang di Bukit Besi pada 1 Jun 1984. Usaha giat dilakukan untuk pemasangan pemancar di Lahad Datu dan Kudat di Sabah dan Sri Aman Sarawak yang dijangka selesai akhir tahun ini. Dengan pemasangan alat berkenaan, kawasan liputan TV3 akan dapat dinikmati oleh 18 juta rakyat. Siaran TV3 tidak terhad di Malaysia sahaja, tetapi boleh juga dinikmati oleh jiran-jirannya. Ini termasuk Singapura, Brunei, Indonesia, Thailand, Filipina dan juga di Hong Kong. Menyedari rancangan dan filem asing mampu menguasai minda penonton, TV3 mengorak langkah menambah sebanyak mungkin rancangan tempatannya. Ini juga bagi mengelakkan kebergantungan terhadap hiburan dan filem luar negara. Sehubungan itu, beberapa siri rancangan tempatan diperkenalkan. Antaranya siaran berita dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Inggris, Sekapur Sirih, Majalah 3, Nona dan Muzik-Muzik. Terbukti rancangan berbentuk maklumat dan hiburan itu berjaya menamat hati jutaan penonton. Dan melalui berita dan rancangan terbitan TV3, maka lahirlah penyampai berita dan pengacara yang menjadi pujaan jutaan penonton. Nama Wan Zaliha Razi sinonim dengan TV3. Ramai yang masih ingat bagaimana jelitauan TV3 membuat liputan di dasar laut dan juga meninjau hukuman mati yang dilaksanakan di penjara Pudu. Patah tumbuh hilang berganti. Selepas Wan Zaliha, ramai lagi personaliti TV3 muncul. Antaranya Zalina Azman, Nurmala Samsudin, Suhaimi Sulaiman, Eza Aziz Fauzi,
Ras Adibarati, Zakir Anas, Yusanani Yusa dan ramai lagi. TV3 juga berperanan utama dalam mendaulatkan bahasa kebangsaan. Berita bahasa Melayu yang menekankan penggunaan bahasa standard dan sebutan baku. Ini banyak membantu usaha kerajaan dalam mewujudkan sebutan standard demi memastikan bahasa Melayu terus berkembang. Akhirnya 1993, TV3 berjaya memuatkan hampir 40% rancangan tempatan dalam siarannya. Bagaimanapun, usaha TV3 tidak berhenti setakat itu sahaja. 1 Mac 1994, siaran televisyen pagi diperkenalkan. Pagilah pagi, pagi, pagilah pagi. Setiap hari bermula jam 6 pagi, penonton disajikan dengan pelbagai rancangan yang menarik. Bagi kebanyakan penonton, siaran pagi khususnya rancangan Malaysia hari ini bukan sahaja menjadi sumber maklumat tetapi juga untuk menghibur. Tetapi bagi kira-kira lebih 200 ahli keluarga ini, sumbangan TV3 tidak dapat dihuraikan dengan kata-kata. Melalui ruangan jejak kasih, anak, ibu bapa, suami isteri dan saudara mara yang terpisah sejak sekian lama dipertemukan. Selain itu, tidak kurang juga golongan daif, miskin dan yang kurang bernasib baik mendapat pembelaan dan simpati daripada orang ramai. Bagi individu ini, tanpa pendedahan, hidup mereka akan terus merempat. Yang paling manis, TV3 turut membantu. Antaranya projek tabung Bosnia dan juga tabung mangsa ribut Greg di Sabah. Saya mau naik itu rumah satu itu. Saya punya anak semua. Semua ini tidak dapat dilakukan tanpa bantuan, derma dan sokongan rakyat Malaysia yang kini menjadikan TV3 saluran utama mereka. Dalam menunaikan tanggungjawab sosial terhadap masyarakat, TV3 tidak lupa mengetengahkan rancangan-rancangan yang berunsur moral dan agama. Antara yang mula-mula diterbitkan ialah Ad-Din. Sumbangan ini memberi sedikit sebanyak tunjuk ajar kepada masyarakat agar dapat menjalani kehidupan seharian dengan lebih sempurna. TV3 juga cuba mengutarakan isu kemasyarakatan berbentuk perbincangan melalui program Al-Kulliyah. Sementara kuis Yang Arif diperkenalkan untuk menguji minda peserta tentang pengetahuan agama. Di samping berpeluang memenangi hadiah yang lumayan, secara tidak langsung penonton dan peserta dapat menambahkan pengetahuan mereka dalam selok-belok agama. Akan dapat menambahkan lagi ilmu pengetahuan anda, menduga kearifan anda dalam hukum hakam Islam. Kepada siapakah ini? Jawapannya dalam Jejak-Jejak Rasul. Jejak Rasul membawa penonton menyoroti jejak Nabi dan pejuang ke arah memertabatkan Islam ke seluruh pelosok dunia. Kesan sejarah yang ditinggalkan diungkap kembali dengan penuh rasa kesedaran sebagai iktibar masyarakat masa kini. Jejak Rasul yang pertama kali diterbitkan pada bulan Ramadan 2 tahun lalu mendapat sambutan hangat dalam dan luar negara. Setelah dialih bahasa, Jejak Rasul turut disiarkan di stesen televisyen luar negara. Meskipun kejayaan demi kejayaan dan anugerah demi anugerah dibolot, TV3 tidak berpuas hati, tetapi sebaliknya terus berusaha gigih. Atas kesedaran itu, TV3 mengurak langkah menubuhkan beberapa anak syarikat. Antaranya, Grand Brilliance-nya Berhad yang dipertanggungjawabkan bagi memastikan filem-filem Melayu tidak terkubur begitu sahaja.
Sebelum ini, bilangan penerbit yang berkecimpung dalam pembikinan filem Melayu agak kecil dan mutunya boleh dipersoalkan. Meskipun baru berusia setahun jagung, namun setakat ini GBSB boleh berbangga dengan kemampuannya menghasilkan purata satu filem Melayu setiap bulan. Berjuta-juta ringgit dilaburkan bagi memastikan pengarah, bintang filem dan kru penggambaran yang terbaik terdiri daripada anak tempatan. Kita ada cawangan di Jakarta, ha? Bagi membela nasib penyanyi dan artis tempatan yang sering menjadi mangsa penipuan syarikat rakaman muzik asing, TV3 menubuhkan ambang klasik Sendirian Berhad. Selain menaungi penyanyi dan artis baru yang berbakat, AKSB turut membantu syarikat rakaman Bumi Putra yang lain. Promosi album dan sistem pemasaran secara sistematik diperkenalkan bagi memastikan kejayaan mereka. Bayangan gurauan hati anda jadi paparan, artingan lucu buat tontonan, peristiwa kebetulan jadi mudah. Bagi memastikan anak-anak tempatan mampu bersaing dalam industri televisyen, filem dan penyiaran, Cosmo Focus Sendirian Berhad ditubuhkan. Syarikat yang mengendalikan Akademi TV3 ini menawarkan diploma penyiaran kepada penuntutnya dengan peluang melanjutkan pelajaran ke peringkat universiti di luar negara menerusi projek program berkembar. Selain itu, anak syarikat TV3 yang lain termasuk Animated and Production Teknik Sendirian Berhad, Ambang Anika Sendirian Berhad, Sinaat Enterprises Sendirian Berhad dan 3 event Sendirian Berhad. Sementara syarikat sekutunya ialah Mercury Entertainment Malaysia Sendirian Berhad dan Cable View Services Sendirian Berhad yang mengendalikan 5 saluran Mega TV. Seiring dengan hasrat kerajaan untuk membawa Malaysia ke arah siber, mulai bulan depan, TV3 akan memperkenalkan halamannya sendiri di internet. Halaman itu akan membekalkan sinopsis rancangan dan berita yang mutakhir. TV3 turut serta sebagai perintis dalam projek Koridor Raya Multimedia MSC yang diilhamkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad. Malah sebelum itu, TV3 sudah menyiarkan rancangan seperti Cyberwave yang cuba menjinak-jinakkan masyarakat ke arah siber. TV3 juga berperanan dalam menangani gejala sosial yang melanda negara. Setiap hari, kisah keruntuhan masyarakat seperti kes buang bayi, sumbang muhrim dan bosia dipaparkan dengan harapan ia menjadi teladan kepada orang ramai. Selain pendedahan menerusi siaran berita, beberapa rancangan khas seperti RSB dan Teen Talks diperkenalkan untuk memberi pengajaran. Di peringkat antarabangsa, TV3 juga menyahut seruan kerajaan supaya kerjasama Selatan-Selatan dipertingkatkan. Amity Valley ditubuhkan untuk membantu negara-negara membangun dan mundur menubuhkan stesen televisyen mereka. Buat masa ini, TV3 sedang membantu Ghana untuk menubuhkan stesen swasta pertamanya. Siaran itu dijangka ke udara menjelang akhir tahun ini. Selain kehadiran di Ghana, TV3 juga mempunyai perwakilan di lokasi-lokasi strategik di seluruh dunia. Antaranya di Seoul, Korea Selatan, Phnom Penh, Kamboja, Jakarta, Indonesia, Bonn, Jerman, Washington DC, Amerika Syarikat dan London, Britain. Mayat korban datuk dan diperkirakan akan ditemukan belasan lagi mayat korban datuk. Didi Budiarto telah di antara kedua pemimpin
Satu kemesraan yang mampu menggerakkan hubungan dua hal. Melalui perundingan, Jamilah Taib di sempadan Kemboja. Hanya ucapan pengganti diri. Selamat Hari Raya Aidilfitri dari saya, Halisa Hashim. Rancangan juga sedang dibuat bagi membuka lebih banyak pejabat perwakilan TV3 di seberang laut. TV3 juga adalah antara stesen televisyen yang paling pantas mengejarkan wartawan dan juru kameranya ke sesuatu lokasi apabila sesuatu peristiwa tercetus. Selain itu, TV3 juga mempunyai jalinan hubungan yang intim dengan stesen televisyen di negara-negara lain. Pertukaran program, berita dan rancangan sering diadakan, antaranya dengan CNN, Middle East Broadcasting Center dan RCTI. TV3 juga mempunyai studio mini di semua negeri di Malaysia yang mampu menghantar berita ke Kuala Lumpur dalam sekelip mata. Dengan studio-studio ini juga seseorang boleh berinteraksi secara langsung dari seluruh negara. Dan bermula esok, TV3 sekali lagi akan mencipta sejarah. TV3 akan menjadi stesen pertama di negara ini yang akan menyiarkan siaran 24 jam. Dengan siaran 24 jam ini, TV3 yakin matlamatnya untuk mencapai kandungan tempatan melebihi 80% akan tercapai sebelum tahun 2000 seperti yang ditetapkan kerajaan. Setelah 13 tahun mengorak langkah dalam dunia penyiaran dengan kekuatan lebih 2,100 kaki tangan, TV3 begitu optimis untuk meneruskan perkhidmatan berkualiti dengan bertambahnya waktu siaran ke 24 jam. Rancangan-rancangan berbentuk perbincangan, majalah, hiburan dan berita akan mengisi ruangan berkenaan. Selain editor, face-to-face, captains dan team talks yang diubah waktu siarannya, turut diperkenalkan ialah Hotlink. Welcome to Hotlink, the all-new information technology show on TV3. I'm your host, Anne Rod. Movements and trends in dan the Moneymakers yang kembali menemui penonton dengan maklumat terkini dunia perniagaan. Pada jam 2.30 pagi, penonton berpeluang mengikuti perkembangan mutakhir antarabangsa menerusi World News. Sementara rancangan agenda ditambah menjadi 75 minit. Agenda turut memuatkan buletin pagi dan business news. Ini diikuti Malaysia hari ini yang akan ke udara jam 8 pagi. Dengan perancangan terbaru itu, purata 50% program TV3 adalah dalam bahasa Melayu berbanding 38% bahasa Inggeris, 9% Cina, 3% Tamil dan selebihnya dui bahasa. Mungkin ramai yang tertanya-tanya selepas 24 jam, apakah perancangan seterusnya TV3? TV3 sejak 2 tahun lalu sudah membukakan permohonan untuk mendapatkan saluran kedua dan sekarang masih menunggu keputusan permohonan itu. Bagi TV3, perjuangannya bukan setakat memartabatkan maruah bangsa dengan menjadi saluran televisyen utama di rantau ini, tetapi juga menjadi pembekal maklumat dan hiburan yang berwibawa di seluruh dunia. Tugas kita belum selesai rupanya. Bagi martabat dan memuliakan bangsa, kerana hanya bangsa yang berjaya akan sentiasa dihormati. Rupanya masih jauh dan berliku jalan kita. Bukan sekadar memerdeka dan mengisinya, tetapi mengangkat darjat dan kemuliaan buat selama-lamanya. Hari ini, jalan ini pasti semakin berliku.
Kerana masa depan belum tentu menjanjikan surga bagi mereka yang lemah dan mudah kecewa. Perjuangan kita belum selesai kerana hanya yang cekal dan tabah dapat membina mercu tanda bangsanya yang berjaya. Mana-mana jua menabur bakti dan budi, menghibur kesunyian diri, menyampai kabar berita. Iman kami untuk semua. TV3 rangkaian anda, pembawa warkah berita. Ramah mesra bersama dengan senyuman, mengisi yang terkini. Hiburan sensasi di TV3. Hikayat pemuda yang mengira bangsa yang di desa dan di kota sama-sama. Ini kita rakyat serius bersama, bangunan yang depan aman harmoni. Ini kita yang berdiri tiap bangsa dan agama dunia masa. TV3 rangkaian anda, pembawa warkah berita. Lama mesra bersama dengan senyum.